Bismillahirrahmanirrahim. Dimakruhkan, maknanya makruh ni tidak digalakkan lah, ataupun dielak-elakkan. Memperdalam pembicaraan secara bertele-tele. Okey. Betul bunyi dia, tele. Tahu kampung saya panggil tele lah. Bertele-tele. Dengan memaksakan diri menggunakan sajak, fasahat. Fasahat ni macam kalam yang berbunga-bunga lah, macam tu lah, lebih kurang tak, bahasa Arab lah. Serta kalam ataupun perkataan yang dibuat-buat kerana ingin meniru orang yang fasih dan indah dalam berbicara. Semua yang tersebut adalah satu pemaksaan yang tercela. Baik, itu satu bab lah. Maknanya pagi ni kita tengok dalam Islam ni rupa-rupanya ada juga kita panggil peringatan ataupun aturan. Kalau kita nak bercakap dengan manusia, jangan sampai istilahnya bertele-tele lah. Tele ni macam dia nak menunggu noktah dia tu lambat, dia berpusing. Orang tanya pukul berapa sampai, dia jawab tadi keluar rumah pukul 7. Lepas tu pergi bus stop, tunggu bas pula nombor plate sekian-sekian. Lepas tu naik duduk kursi belakang sekali. Tu jenis tele tu. Tak, dia entah ke mana-mana melarat. Berjela-jela. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau tempat saya panggil tele lah, jenis tele. Tele ni jenis cakap dia menyambung-nyambung. Lepas tu kita nak menunggu tu boleh tidur dulu lah. Kan, boleh lena dulu. Jenis gitu tak. Cakap dia melarat-larat tak ke mana hala. Dia punya notah tak sampai-sampai. Dia koma je, bahaya tak kalau koma ni. Kan, dia tak jumpa notah. Jadi dalam Islam tak payahlah cakap bertele-tele, berjela-jela, melarat-larat macam tu sampai orang menunggu penat. Itu satu bab tele lah. Satu lagi yang dimaksudkan dalam kitab ni juga ialah bercakap dengan bahasa yang berbunga-bunga sangat. Guna bahasa metafora lah, pandemik lah, apa binatang pun tak tahu kan. Bahasa yang pelik-pelik, bahasa yang tinggi sangat macam orang sastra lah. Bahasa sastra. Tak payahlah sebab kita ni orang awam je. Itu makna tele tadi. Maknanya elakkan supaya ialah satu, buang-buang masa kan. Cakap jela-jela tak tahu apa hala tuju ni. Jadi bahasa mudah dia straight to the point je. Itu lebih senang. Contoh pengumuman besok ada kuliah ustaz sekian-sekian. Udah. Jangan sementara nak menyampaikan ada kuliah tu tak ke mana hala berpusing-pusing nak. Jadi panjang lah. Itu Islam tidak menggalakkan. Itu satu bab. Dan demikian pula dimakruhkan ketika berbicara dengan orang awam menggunakan bahasa yang sulit difahami oleh mereka. Tetapi sepatutnya ketika berbicara dengan orang awam itu menggunakan bahasa yang dapat langsung difahami dan tidak memberatkan. Inilah sebenarnya yang saya cuba mempraktikkan sejak mula-mula berceramah 23 tahun dulu, yang dipesan oleh kekanda-kekanda saya. Alhamdulillah, dia kata kalau kau nak ceramah dekat orang, bagi orang faham, guna bahasa yang mudah. Dan kalau ada bahasa-bahasa yang memerlukan huraikan. Contoh macam kita sebut tadi, fasahah. Apa benda fasahah tu? Huraikan. Contoh kita guna perkataan Nabi Adam itu digelar sebagai Abal Bashar. Huraikan Abal Bashar tu apa? Bukan semua orang tahu. Abal Bashar tu makna bapa segala manusia. Macam itulah. Jadi, dan kita guna tu bahasa yang standard biasa yang orang mudah faham. Betul lah bab kata pepatah Melayu, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang apa lagi? Lembu lembu dia jadi apa? Menguap. Bukan mengembu lah.
Kalau masuk kandang rimau mengucap lah tak. Itu ceritanya. Jadi tengok lokasi, tengok situasi, tengok keadaan. Kalau kita kuliah macam ni standard, tu bahasa kita simple-simple, biasa-biasa lah. Kalau kita pergi ceramah dijemput kuliah di sekolah rendah, tu lain pula. Cara nak berkomunikatnya kena dua hala pula. Tak boleh kita bersyarah sorang-sorang macam orang dewasa. Kan nanti 10 minit diorang dah panjat meja dah. Budak-budak. Dia pula bersyarah lebih hebat daripada kita kan. Jadi itu dipanggil skill komunikasi. Jadi penulis kitab ni kata, kalau kita bercakap dengan orang awam pun jangan guna bahasa yang susah difahami. Kan? Cakap yang mudah, yang senang. Kalau kita pergi kampung tu, orang Jawa umpamanya, kita reti cakap Jawa, guna bahasa dialek mereka. Itu lebih mudah. Kan? Macam saya kadang-kadang lah, tapi jarang berlaku lah, kadang-kadang dijemput ceramah di Negeri Sembilan umpamanya. Jarang lah. Dulu-dulu ada. Jadi kita cakap Minang sikit. Macam tu lah. Kan? Sebab saya boleh bercakap Minang. Minang Negeri Sembilan sikit. Minang Kabau yang tu pun boleh juga. Sebab saya memang orang Minang kan. Jadi kalau pergi orang Jawa saya tak kerti lah. Memang saya West Mangan tu satu perkataan je yang saya tahu. Jadi guna bahasa yang mudah. Kalau ceramah dengan student, mungkin nada dia tu lain sikit kan, lebih akademik sikit. Tapi tak boleh sangat, sebab kita kena tengok rentak supaya orang audience atau orang yang mendengar tu dia suka dan dia mudah faham. Poin utama ialah mudah faham. Dengar ceramah ni kalau berapi-berapi pun ustaz tu kita tak faham pun tak ada point juga. Kan? Yang penting faham. Walaupun kefahaman itu Allah Ta'ala yang beri. Allah yang anugerahkan. Allah yang bagi. Tugas kami ni bersyarah, bercakap gitulah. Tak kita buka minda manusia insya-Allah. Jadi dia kata jangan guna bahasa yang tak boleh difahami. Ataupun kadang-kadang macam saya sebut dululah, butiran perkataan yang kita lepaskan itu kadang-kadang dia macam meleret-leret juga. Dia tidak keluar sebiji-sebiji, seketul-seketul, sebutir-sebutir. Jadi orang nak faham tu susah. Kadang-kadang kita dengar orang cakap tapi macam kena letak telinga tak? Apa benda dia ni cakap? Tak faham sangat. Jadi bila tak faham tu dia akan menimbul masalah. Takut apa? Takut salah faham. Dia jadi gitu. Bila tak faham, dia takut salah faham. Bila salah faham, dia akan jadi masalah lain lah. Mungkin perkelahian, pertengkaran, pergaduhan, sebab salah faham. Salah faham ni kan bahaya sikit. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, inilah cantiknya Islam. Sampaikan persoalan pertuturan pun dia ajarkan kaedahnya kepada kita, supaya komunikasi kita dengan manusia tu berjalan dengan baik. Macam dengan anak-anak kita pun, walaupun ada pakar-pakar kanak-kanak beritahu, kalau boleh kita bersembang dengan anak ni jangan guna, kalau budak yang kecil-kecil kan 3, 4, 5 tahun tu, jangan guna bahasa pelat-pelat tu. Kena guna bahasa penuh macam standardnya kan. Jangan guna bahasa-bahasa budak. Sebab itu mungkin melambatkan proses komunikasi dan seumpamanya lah. Jadi itu pun ada dipesan kepada kita. Baik, hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yubghidul baligha minar rijali allazi yatakhallala bilisanihi kama tatakhallalul baqarah. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala murka kepada seorang yang fasih, bicara yang selalu berterusan dengan lidahnya seperti sapi mengunyah makanan. Maksudnya di sini, fasih di sini maknanya dia bercakap tu
sampai dah tak tahu hujung pangkal jalan ceritanya. Dah meleret-leret tak tahu hala ke mana, kadang-kadang sampai kita kata membawa kepada perkara yang haram, perkara yang fitnah, mengumpat dan seumpamanya. Jadi kerana itu, jaga lisan kita baik-baik. Sama ada kita fasih bercakap atau tidak berapa nak fasih ke apa pun ceritanya, ingat apa yang pernah dipesan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap barang yang baik-baik sahaja. Itu mesti lekat dalam kepala kita. Sebelum nak bercakap, ingat, aku cakap ni benda baik ke benda tak baik? Benda boleh pahala ke boleh dosa? Benda elok ke tak elok? Ni kalau aku cakap ni kan orang dengar bergaduh ke apa? Itu dulu. Atau kalau tak reti, tahu dah aku cakap ni sekarang memang bergaduh ni kan, liyasmut, dan diam ajalah. Kadang-kadang berlaku pada kita juga, suami isteri kan. Kadang ni geram ni ustaz, dalam dah menggelegak ni. Tunggu tok laki balik je ustaz. Sudahlah. Dan diam ajalah kan. Sebab bila kita lepas lagi, dia akan bergaduh. Selalu gitu kan. Jadi Nabi dah ajar, agama pun dah ajar, adab kita bertutur, bercakap, berkomunikasi. Kalau kita rasa benda tu elok, kita cakap. Kalau tak elok, diam-diam aja. Jangan, tak perlu cakap lah. Sebab sebenarnya diam itu lebih baik daripada berkata yang bukan-bukan. Sebab kaedahnya disebut, bila banyak cakap, dibimbangi banyak salahnya. Selalu gitulah kan. Bila banyak sangat bercakap, dibimbangi banyak pula salahnya. Dan bila banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Maka bila banyak dosanya, wal'ayazubillah, nerakalah tempatnya. Dia kaedah dia gitu. Jadi apa pun diam tu yang terbaik lah, kalau tidak ada apa-apa keperluan untuk bertutur atau bercakap. Jadi dalam hadis tadi Allah mencela orang yang banyak sangat cakap, macam sapi atau lembu kebau yang sedang mengunyah tak berhenti. Kan lembu kebau kalau makan je tengok dia kunyah, nyap tak berhenti kan. Jadi macam itulah. Dia bercakap pok-pek kan, sampai tak boleh nak berhenti. Jadi benda tu agama tak galakkan lah. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, halakal mutanatta'un, binasalah orang yang berlebihan. Nabi mengucapkannya 3 kali. Hadis sahih Imam Muslim. Sampai Nabi bawa keluar satu hadis, Nabi kata binasalah orang yang berlebihan. Dalam isu ini ialah dijuruskan kepada berlebihan berkata-kata. Itu secara khusus lah. Secara umum, berlebihan dalam apa juga benda. Itu umum kan, berlebihan dalam berbelanja ke, berpakaian ke, apa sajalah. Itu secara umum. Tapi secara khusus dalam poin ini ialah berkata-kata lah. Sebab itu dalam orang Melayu kita pun kan dia pesan bercakap bila perlu sahaja. Tapi sebab mulut kita ni mengalahkan bertih jagung, yang orang buat popcorn pum meletup-letup tu kan. Mulut kita lebih daripada itu lagi lah. Dia tak boleh. Saya kalau tak cakap ustaz boleh demam ustaz. Jadi itu yang pokpek sana pokpek sini kan, tak cukup betul bubuh dalam WhatsApp pula, tembak pakai tangan jari jemari kan. Macam-macam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sayang mulut kita lah. Sebab saya dah banyak kali bacakan hadis bab mulut ni, bila Nabi kata ada ramainya manusia yang dihumban ke dalam neraka Allah akibat apa yang ada antara dua bibir mereka, iaitu mulut.
Kerana mulut, Nabi kata ada manusia kena humban dalam neraka dalam keadaan diseret secara meniarap. Kita meniarap, bukan kita lah, orang lain lah. Meniarap, lepas tu malaikat tarik, seret gitu, lempar masuk neraka. Punca 2 bibir, iaitu mulut atau lidah, kata Nabi. Dia fitnah, dia keji orang, dia hina manusia, dia macam-macam lah dosa-dosa yang melibatkan lidah manusia. Wal'iyazubillah. Baik, para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan berlebihan mutanat ta'un itu adalah orang yang melampaui batas dalam semua perkataan. Kadang-kadang dia bercakap tu banyak sangat tapi betulnya sikit, melampau juga. Kadang-kadang dia bercakap tu dia saja nak menang, melampau juga. Kadang-kadang dia bercakap dia rasa dia saja yang betul pandangan, melampau jugalah. Kan, dia ada banyak sudut melampau perkataan tu. Sebab kita dah sebut berulang-ulang kali, bila kita bertutur atau bercakap, kita kena pastikan kita ada satu sifat yang agak tinggi dan penuh kemuliaan, iaitu berlapang dada. Sebab penyakit manusia hari ni, berlapang dada tu susah. Macam kita sebut dah banyak kali dulu kan, dia nak berlapang dada ni, boleh terima segala-gala tu, Allahu Akbar, memang susah lah. Jadi ini untungnya bila kita belajar, kita mengaji, kita kuliah, kita dengar majlis ilmu. Sebab pentingnya hadir atau mendengar secara online bagi yang jauh ni, supaya ada peringatan. Sebab manusia ni lalai, ibu-ibu sekalian, kan? La tusammal insan illa bin nisyan. Tidak dinamakan manusia itu dengan nama insan, melainkan dia ada sifat pelupa. Pelupa maknanya lalai lah. Lalai, leka, cuai dan sebagainya. Jadi itu yang kena dengar kuliah, kena hadir majlis ilmu, kena baca buku, dengar syarahan agama, tengok forum dan seumpamanya, supaya kecuaian itu, kelalaian itu dapat dikurangkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Kan? Sebab apa? Sebab pengalaman saya dan pengalaman tuan-tuan, ibu-ibu juga, selama berpuluh tahun dah kita hidup. Dan pengalaman saya 20 tahun lebih bersyarah, berkuliah di merata tempat dalam Malaysia ni, satu kesimpulan yang saya dapat, iaitu manusia boleh dan akan berubah dengan izin Allah bila dia selalu dan rajin dengar dan datang majlis ilmu. Itu dah banyak dah saya jumpa. Ramai orang yang saya jumpa. Baik orang tu orang biasa macam kita orang awam, ataupun kita panggil macam selebriti lah, artis-artis ke siapa ni kan. Banyak dah saya jumpa. Yang dulunya mungkin tak pakai tudung, tapi lepas-lepas masuk kelas ustaz lain, kelas saya, kelas ustaz-ustaz lain, ustazah lain, berubah. Banyak dah ibu-ibu, saya nak list pun banyak sangat. Kan, artis-artis, penyanyi, pelakon, pelawak, pemuzik, pencipta lirik, pelakon, pengarah drama, semualah jenis-jenis selebriti, pembaca berita, pengulas sukan, semua. Saya dah jumpa dah macam-macam orang. Tapi hebatnya diorang ni rajin datang masjid. Dalam sibuk berkarya, berlakon apa semua tak, mereka juga berusaha. Kita tak kata diorang jahat, tapi mereka juga berusaha nak sama macam orang lain. Datang kuliah, ada masa tak ada syuting, mereka datang duduk depan kita dengar kuliah. Saya dah banyak jumpa. Dan mereka ni pula jenis, kebanyakannya jenis friendly, jenis baik lah, boleh menyembang, boleh melawak, boleh bergurau, mesra. Banyak dah saya jumpa. Dan mereka berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang kita suka, kan? Itu poin penting bila manusia dengar kuliah-kuliah agama. InsyaAllah itulah ruang dia nak berubah. Cuma kadang-kadang turning point dia nak berubah tu tak tentulah. Itu Allah yang bagilah. Kadang-kadang asbabnya begini, kadang-kadang asbabnya begini, dia tak tentu, kan? Tapi banyak dah saya jumpa yang tak pernah semayang pun dulu ada, dengar kuliah terus semayang 5 waktu di masjid pun ada juga. Yang dulu
tak pakai tudung, lepas tu pakai tudung, lepas tu tanggal pula balik, pun ada juga. Macam-macam lah. Kan? Kita doakan yang baik-baik tak? Jadi nak sebut penting. Cuma sebab tu bila kita bersyarah, bila kita bercakap ni, biar perkataan kita tu simple. Macam saya selalu sebut lah, saya kalau tapi benda ni saya selalu guna dalam khutbah Jumaat. Bila saya dijemput menyampaikan khutbah Jumaat ke apa semua, tapi selalu khutbah Jumaat. Kalau khutbah raya tu dia panjang sikit kan. Khutbah Jumaat ni saya selalu guna konsep double S, dia panggil 2S, iaitu sharp and short. Saya kalau khutbah Jumaat saya memang sharp and short, ibaratnya pendek tapi padat, macam tu. Sebab khutbah ni kita kena ingat, itu waktu yang orang senang lena, khutbah Jumaat. Termasuk saya sendiri kalau saya tak berkhutbah. Kan kita pergi sembahyang lepas tu dan automatik mengantuk kan. Bila khatib ittaqullah je, kita pun ittaqullah je tu kan. Memang gugur syahid fi sabilillah. Jadi masa tu kita kena grab betul-betul. Dan dia tak boleh berjela sebab Selangor ni kerja hari Jumaat. Tapi cuma sekarang ni sebab waktu dah awal kan, pukul 1:05 dah Zuhur, jadi adalah boleh lajak sikit, khutbah tu panjang sikit. Tapi khutbah ni dia kena pam 2-3 poin saja sudah cukup kan. Yang penting ringkas tapi padat kan, simple. Contoh ginilah, dalam Islam kita ada undang-undang yang disusun oleh Allah, namanya hudud, qisas dan ta'zir, full stop. Apa itu hudud? Cerita sikit. Contohnya kerat tangan pencuri, pukul orang yang minum arak apa semua, rejam sampai mati kalau dah kahwin. Simple, jangan melarat-larat banyak-banyak. Itu maksud sharp and short dah. Supaya orang dengar pun okey, dia boleh angguk, dia boleh faham. Pendek-pendek. Sebab musim sekarang ni orang tak larat dah dengar kuliah berjala-jala. Kan, sampai 2-3 jam tak lalu kan. Sejam pun orang dah pecah peluh walaupun duduk dalam aircon. Lamanya ustaz ni ceramah, bila nak habis 14 kali menguap dah. Tak habis-habis juga. Contoh tak. Jadi orang sekarang ni suka tengok video pendek. Macam contoh dalam TikTok kan, video pendek. TikTok ni paling tinggi 3 minit video dia, paling tinggi. Itu pun pada saya lama dah. Saya punya video semua seminit. Kecuali kalau ada saya menghuraikan, contoh macam saya hurai kaedah semayang gerhana, itu panjang sikit lah, 3 minit kan, sebab kita nak penuhkan huraian tu. Tapi kalau simple memang seminit je saya buat. Kadang-kadang tak sampai. Sebab itu lebih pada saya lah, itu lebih orang tengok pun senang, cepat dan orang akan ingat. Itu teknik-teknik pula kan. Jadi sebab itu Nabi dah pesan, jangan berlebihan dalam berbicara. Jangan menunjuk kita tahu semua berbanding orang, pun tak boleh juga. Macam orang lain tak tahu apa benda kan, sebut je tempat ni semua kita tahu. Kedai ni, saya dulu biasa ustaz, saya dengan tokeh tu kancing. Padahal tokeh tu pun tak kenal dia kan. Dia punya sembang tu memang dahsyat sungguh. Ada orang jenis gitu tak? Ada. Kita jumpa banyak dah. Jadi ingat, amalan macam tu, perangai macam tu, agama tak berapa berkenan lah. Biar kita ni jadi orang yang simple, yang sederhana, yang biasa-biasa. Baik, sambung hadis. Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni siapa? Sahabat Nabi. Saya nak sebut satu hadis Jabir ni tuan, ibu-ibu sekalian. Hadis ni menarik juga. Satu hari Jabir bin Abdullah ni datang jumpa Nabi SAW dan dia bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram adakhaltul jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hadis ni pada saya memang best lah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Semua hadis best, tapi hadis ni saya suka. Jabir ni satu hari dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak, kalau bahasa terjemahan kita, boleh tak tolong confirmkan, tolong bagi aku pengesahan.
Iaitu kata Jabir, kalau aku buat 4 perkara ini, nombor 1, apa tadi? Solat 5 waktu. Yang kedua, aku puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, aku halalkan apa yang dihalalkan Allah. Yang keempat, aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. So soalan aku, kata Jabir, adakah aku boleh masuk syurga? Dia nak minta Nabi punya confirmation. Kalau aku buat 4 benda, semayang, puasa, halal yang halal, haram yang haram, adakah aku akan masuk syurga? Kata Jabir. Nabi jawab sepatah saja, naam. Ya, kamu akan masuk syurga. Macam senang nak masuk syurga, Ustaz? Tak, memang senang sebenarnya, kalau tahu jalan dia. Tak, senang, insya-Allah. Semua kita akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah syurga Firdaus, tuan-tuan. Amin. Tak, sebab apa? Jawapan Nabi itu sebenarnya, kata ulama, kena ingat juga, Nabi mengiyakan 4 benda itu, bukan salah satu. Mana kalau buat 4-4 ni, kita semayang jaga elok-elok, puasa Ramadan cantik, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Benda bukan susah mana pun sebenarnya. Halalkan yang halal. Yang halal kita halalkan. Senang. Makan nasi halal. Banyak benda halal lah tak? Kita halalkan. Yang haram, judi haram, arak haram, rasuah haram, kita haramkan. Jangan buat, jangan ambil, jangan makan, jangan itu, jangan ini. Dan sebenarnya kalau kita ambil satu A4 ataupun whiteboard kat rumah kita, contoh dia tak? Cuba kita list yang boleh, yang tak boleh dalam Islam. Yang, ataupun kita kata yang halal, yang haram. Sebenarnya haram tu tak banyak mana pun sebenarnya. Yang tak boleh tu sebenarnya tak banyak mana pun berbanding yang boleh. Tapi manusia memang macam tu lah. Yang tak boleh tu dia nak buatnya. Orang Arab sebut apa? An-nasu harisun ala ma muni'a. Manusia ni dia suka buat yang orang tak bagi buat. Itu penyakit manusia. Jadi yang boleh ni kita buat lah. Banyak yang boleh berbanding yang tak boleh. Yang tak boleh makan babi, contoh. Tersebut itu pula dulu. Contoh. Yang bolehnya banyak yang makanan lain kan. Kuih-tiaw boleh, ikan boleh, ayam boleh, kambing, bibiri, semua boleh. Banyak yang boleh. Yang tak boleh seekor 2 tu je. Kan? Yang kalut sangat pasal binatang tu kenapa? Tak. Yang tak boleh makan rasuah, ambil rasuah. Banyak benda lain yang boleh. Kita belanja orang boleh, sedekah boleh, infak boleh, wakaf boleh, derma boleh. Yang pergi cari yang tak boleh tu pasal apa? Ni perangai manusia memang macam tu. Sebab itu bila Jabir tanya Nabi, Nabi yakan 4 perkara itu. Jadi dalam hidup kita hari ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita cuba jaga 4 ni. Puasa, semayang, puasa, Ramadan, halal dan haram. Di samping yang lain lah. Nanti tak, mana haji tak ada pun, Ustaz. Dia ada komplain haji pula lah. Kan? Ini tu hadis Jabir. Hadis lain adalah bab haji, umrah apa semua tu. Cuma poin saya tadi, sebab nama Jabir bin Abdullah tu yang kita nak baca hadis ni. Tu yang saya selitkan hadis Jabir tadi. Jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya dalam hidup ni kita usahakan melakukan apa juga yang diarah, apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa juga yang Allah suruh. So kita cuba buat dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling betul, dengan cara yang paling ikhlas. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan-urusan kita dunia akhirat, insya-Allah. Baik, cuba tengok hadis tu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni
majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddaquna wal mutafaikihuna qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaikihun qala al mutakabbirun. Baik, daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku senangi, yang paling Nabi sukalah, dia antara kalian semua, dan yang paling dekat denganku tempatnya di hari akhirat nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nampak dah poin dia dekat situ. Kita nak dekat dengan Nabi ni ada dua cara, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama, banyakkan selawat. Itu confirm lah. Itu Nabi dah sebut dalam hadis. Dalam kitab Mastikah Hadis ada disebutkan hadis itu. Bila Nabi kata, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi kalau tanya banyak mana nak selawat, jawapannya ada kat situ lah. Sebanyak yang mungkin. Dalam mana lagi banyak kita selawat setiap hari, lagi dekat dengan Nabi. Lagi banyak, lagi dekat. Lagi banyak, lagi dekat. Dan kita kena ingat, di hari akhirat besok, orang yang paling selamat, paling beruntung, paling lega adalah mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua orang akan cari Nabi besok. Nabi lain tak boleh tolong. Itu je ceritanya. Nabi lain semua reject, tak boleh tolong atas hujah masing-masing. Tapi akhirnya Rasulullah yang mulia inilah, yang sedang kita sambut maulid inilah, yang akan tolong kita besok. Jadi lagi dekat dengan Nabi, lagi peluang nak dapat syafaat pertolongan sangat cerah. Jadi nombor satu, nak dekat dengan Nabi, banyakkan selawat. Nombor dua, nak dekat dengan Nabi, jadilah orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang baik perangai. Hari ni akhlak dah macam-macam jenis, macam-macam pattern, macam-macam ragam. Kan, perangai yang bukan-bukan, yang tidak-tidak, yang tak elok, banyak orang suka buat. Perangai yang mencontohi akhlak Nabi yang kita sambut maulid, ustaz-ustaz berbuih mulut cerita contoh akhlak Nabi, akhlak Nabi, akhlak Nabi, kita tak ikut. Kan, paling simple lah yang Nabi ajar. Nabi kata, bila kamu nak makan, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Dan kedua, Nabi kata, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Dan ketiga, kata Nabi, ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Itu akhlak yang sangat simple. Sebelum makan, sebelum minum, di mana pun paling kurang bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana tu. Tak baca doa makan pun tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Tak bismillah ustaz, tak larat, bismillah aja, no? Bismillah pun tak larat, bis saja ustaz, no? Atau aku tekuk muka kau dalam tom yam tu kan, no? Bis tak jalan tuan-tuan. Itu bukan apa. Bis tu apa? Dengan nama apa? Nama apa? Bismillah tu paling kurang. Sebab Nabi pernah makan anggur dekat turun daripada bandar Taif ketika berdakwah 10 hari dengan Zaid bin Harisah. Anggur milik ladang anggur Utbah bin Syaibah dan Rabi'ah bin Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, dua beradik yang jahat. Ketika Nabi dihidangkan anggur oleh pekerja ladangnya yang bernama Adas, Nabi petik, Nabi bismillah sahaja. Sahaja tu tak adalah saya sebut. Bismillah, lepas tu boom, Nabi makan. Maknanya dua-dua boleh tuan. Sebab orang kita ni suka bergaduh. Suka bergaduh bismillahirrahmanirrahim ke bismillah. Bergaduh. Tak ada kerja tuan. Tarawih 8 ke 20 berbalah. Oh, geng 8 kata Nabi buat 8, tak baca sejarah ke? Dia nak pertahankan kelapanan dia tu.
Mari gen 20, memang Nabi buat 8 kat masjid, balik Nabi sambung 20. Faham kau? Bergaduh. Nampak? Suka sangat. Bismillah ke Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, mana satu ni? Dua-dua jalan, tak ada masalah. Yang salah tak baca apa-apa. Terongap gitu je. Itu yang tak elok. Jadi orang kita ni kadang-kadang bergaduh, kunut tak kunut, bergaduh. Sambut maulid pun bergaduh. Nabi tak sambut. Memang Nabi tak sambut macam kita sambut. Dengar baik-baik. Tapi soalnya, salah ke kita nak sambut? Birthday anak kita pun kita ingat lah. Birthday kita pun tiap-tiap tahun tak pernah miss tu. Ibu-ibu pun saya hantar hadiah ke rumah saya. Terima kasih. 19 Ogos tau, jangan lupa. Bagi tahu tarikh siap-siap untuk tahun depan. Lambat lagi tu kan. Jadi birthday kita pun, Allah, birthday bini pun bagai nak rak kan. Kita buat surprise apa semua. Takkanlah birthday Nabi buat tak tahu je. Bukannya kita sambut maulid dengan cara yang haram. Dan Nabi pun tak pernah pun keluar satu larangan menyambut, tak ada. Dalam hadis Imam Muslim, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau suka puasa hari Isnin? Sahabat tanya Nabi. Nabi jawab, sebab hari Isnin tu hari lahir aku suka. Tu tak maulid itu. Dan yang kedua, Nabi kata, aku diutuskan sebagai Nabi juga jatuh hari Isnin. Yang ketiga, kata Nabi, aku terima wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira hari Senin. Dah kan. Jadi tak usah berbalah lah. Saya tak nak sambut maulid, saya nak duduk diam je. Jangan marah orang yang sambut. Dia marah pula orang tu menyambut, orang ni berselawat, dia marah, orang ni tu dia marah. Apa masalah kita sebenarnya? Sedangkan orang yang menyambut tu semua buat benda-benda yang elok. Bukannya kita menyambut maulid dedah aurat ke, bukan. Kita selawat. Lepas tu kalau dulu berarak sikit lah, pusing-pusing taman, bawa spanduk Muhammad pemimpin kami, okey lah. Meraihkan setahun sekali daripada tak buat apa-apa. Lepas tu kita buat dengan ceramah, kan. Saya dalam seminggu ni adalah 3-4 kali kot orang jemput maulid. Seronok. Saya suka dia sebab satu, sebab ramai orang kan. Yang kedua, meriah. Saya pergi dekat PPR tau, PPR Sungai Besi. Sungai Besi, area-area kat Sungai Besi sana. Dia punya kemeriahan tu dia bergabung, Persatuan Penduduk, AJK Surau dengan apa entah satu lagi. 3 tu dia gabung sekali. Malam tu seronok lah dengan selawat. Lepas tu saya kuliah, saya tengok AJK semua baju Melayu, sampin, songket, macam nak menikah. Saya pun dah seram sebab nampak ada bunga telur pula, dua tepak tu kan. Saya pun tengok, nilai macam ni. Lepas tu ada yang bertanjak, yang baju Melayu sepasang. Seronok lah kita meraihkan bersungguh. Sambil selawat tu AJK bangun pula bagi bunga telur. Lah kali dapat bunga telur tercabut. Telur rebus bunga telur tu kan. Punya meriah, seronok. Jadi okey lah. Tak usah berbalah lah. Kita sambut pun sebab nak menunjuk salah satu bukti. Itu salah satu bukti sayang ke Nabi kan. Jadi Bismillah ke Bismillahirrahmanirrahim ke, jalan. Ni bergaduh selawat, ada Saidina ke tak ada Saidina, bergaduh. Ada tak dengar cerita tu? Dah. Saidina pun bagus, rasa nak cepat tak ada Saidina, tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dengar tu, jalan. Tak payah bergaduh. Sebab masa kita banyak habis bergaduh yang tu je. Yang musuh kat luar dah menghuru-harakan umat Islam. Yang kita bergaduh sama sendiri. Bila nak siap? Tengok macam mana Barat dapat masuk dekat Riyadh tu. Cuba tengok. Tengok tak video kat Riyadh tu? Ibu-ibu memang baca Quran saja ke? Tak tengok apa benda pun. Baguslah nak murid kat sini, wali-wali semua ni. Tak tahu apa benda pun berlaku kat luar sana. Kan dekat Riyadh tu yang berjoget-joget tu. Tengok. Tak tengok, alhamdulillah. Yang mana dah tertengok tu istighfar je lah kan. Dia gini. Saya sebab benda tu lalu dekat wall kita, Facebook, dekat TikTok, berlambat minggu lepas ni.
keluar semua. Dengan satu kawasan yang sangat luas kan, dia punya raja kan dah open, kononnya dah open. Dia bagi wanita boleh drive kereta kan. Sebelum ni tak boleh. Lepas tu kan dia dah bagi. Lepas tu dia open dengan konsert. Tahun lepas lagi dengan K-pop apa, tahun lepas dah. Kali ni dia buka pula dekat Riyadh. Walaupun Riyadh tu dengan Mekah Madinah jarak jauh lah, lebih kurang 1000 kilo, jauh juga. Tetapi yalah, tempias tu kan, kita tengok tu tak sedap dengan berjubah, bertudung, yang tak bertudung, semua macam-macam. Jadi diorang buat konsert besar-besaran. Dan ada juga info yang kita dapat, benda tu akan berjalan selama 3-4 bulan straight, sampailah bulan 2 ke bulan 3 tahun depan. Lepas tu ada pula tulis pesta seks lah, apa benda pun tak tahulah. Allahu Akbar. Ni dalam bulan Maulid. Tuan-tuan nak cakap apa tuan? Saya tengok, ya Allah, rasa sedih kan. Bukanlah kita baik sangat, tapi kita boleh tengok benda macam tu, kita rasa sayu betul lah. Dalam bulan Maulid Rasul, orang selawat, dia berjoget kat situ. Tak? Dengan pesta macam-macam, percampuran lelaki perempuan, dengan yalah berapat-rapat. SOP memang tak ada lah. SOP memang tak ada kan, dengan mask pun tak pakai, macam-macam lah kita tengok. Jadi, dan itu pun Nabi dah sebut dalam hadis Imam Muslim. Nabi dah sebut kan, saya sebut dah kemarin dulu kot, bila sahabat kata, wahai Rasulullah, doakan bumi Syam dan bumi Yaman. Nabi tadah tangan, ya Allah, kata Nabi, berkatilah penduduk Syam dan penduduk Yaman. Lepas tu ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, doakan bumi Najat sekali, yang kita tengah pijak ni. Bumi Najat dia panggil, kawasan tu dipanggil Najat. Nabi terus doa, ya Allah, berkatilah Yaman dan Syam. Nabi tak sebut Najat. 3 kali Nabi diminta, 3 kali Nabi doa yang sama. Akhirnya sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tak doakan bumi Najat? Nabi kata, sebab bumi Najat ni akhir zaman besok dia akan balik pada jahiliah, dan semua fitnah akan kembali ke situ. Itu yang kita tengok sekarang ni. Dan ulama kata Riyadh itu termasuk kawasan Najat. Itu ceritanya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita buatlah persiapan yang terbaik dah. Tunjukkan akhlak. Sebab Nabi kata, yang paling hampir dengan aku nanti orang yang baik akhlaknya. Nabi kata, kalau nak tengok orang tu baik tak baik, di rumah dia lah. Di luar ni kadang-kadang boleh berlakon kan. Di rumah dia sini, macam mana dia di rumah. Macam mana sahabat Nabi pernah tanya isteri Nabi, nama Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, selepas Rasulullah wafat. Selepas Nabi dah meninggal, soalan yang ditanya oleh sahabat pada Aisyah, wahai Aisyah, Nabi akhlak dia macam mana? Nabi kat rumah macam mana? Sahabat tanya. Yalah, sebab masih hidup pun Nabi kat luar ni berkarisma. Orang segan tengok Nabi. Nabi ni ada haibah dia. Sampai sahabat kata, kami bila bertentang dengan Nabi, berdepan face to face, tak berani tengok muka Nabi. Bukan tak berani sebab tak tahu, dia jadi, kami akan tunduk. Tak boleh nak bertentang mata dengan Nabi. Dia punya aura, dia punya gah, dia punya haibah dia tu, karisma Nabi. Kecuali Nabi paling tempat lain, kami ambil kesempatan tengok muka Nabi. Tu berani lah main tengok tepi-tepi macam tu kan, PM tepi punya geng lah, jenis tengok belah-belah tepi, tu berani. Kalau menghadap memang tak, kata sahabat. Lalu ditanya akhlak Nabi, Aisyah jawab, akhlak Nabi macam Quran kan. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sama macam Quran. Quran tu benda elok, benda baik, benda benar, benda jujur. Itulah Nabi, baik, jujur, benar, berakhlak. Dan bila sahabat tanya, wahai Aisyah, Rasulullah ni masih hidup juga kat rumah dia macam mana? Serius ke macam mana Nabi kat rumah ni? Aisyah jawab, senang aja, Rasulullah di rumah macam mana kamu kat rumah. Tu je jawapan dia kan. Lepas ni jangan telefon bini saya pula, no? Telefon Fauziah, ustaz kat rumah macam mana? Jangan bocor rahsia nanti kan. Dekat rumah ni dia takkan sama lah macam kat luar lah.
Kat rumah ni kita bergurau, kita berguling dengan anak lah, semua main lompat sana, terajang sini. Jadi budak-budak dah kita kat rumah. Kat rumah kita jenis kat rumah. Bila luar dah sarung jubah macam ni, jadi ustaz lah. Kat rumah dia tak apa nak start sangat. Dia gitu kan. Sebab Nabi kata nak tahu orang tu baik ke tidak, bermula dari rumah. Dia dengan anak bini dia macam mana, dengan jiran dia macam mana, dengan mertua dia macam mana, kalau dah bercucu, cucu dia macam mana, kan? Sebab itu ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, tolong bina akhlak yang baik. Sebab tujuan utama Rasulullah dikirimkan ke bumi memperbaiki akhlak manusia, nak baiki perangai manusia. Jadi saya cakap terang-terang lah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, tak ada ruginya kita jadi orang baik, walaupun mungkin orang tak suka kita, orang menyampah dengan kita, kan? Sebab manusia ni dia, ibu-ibu sekalian, macam-macam jenis. Ada satu orang dia WhatsApp kat saya pun tak kenal siapa, mungkin dia dapat nombor dalam online kuliah-kuliah macam ni lah. Dan sebelum ni dia adalah, Assalamualaikum Ustaz, kan? Lepas tu dia hantar video dia, Ustaz ni motor baru saya, dia hantar, kan? Dia tunjuk gambar motor dia. Saya pun alhamdulillah tanya, tak apalah. Lepas tu dia hantar pula dia makan dia. Saya tengok dia ni macam okey ke tak okey ke, dia ni ke macam mana, kan? Tak apalah, kita pun orang WhatsApp kadang kita balas juga. Lepas tu semalam kot dia ada WhatsApp, pagi kot dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, tinggal kat mana apa semua. Saya tak dah balas. Selang berapa minit lepas tu dia terus maki hamun. Dia mencarut, dia sebutlah perkataan-perkataan mencarut tu, kan. Dia kata Ustaz ni memang bla 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 bla. Saya kata dia ni dah kenapa pula, kan? Saya tanya dia, kenapa awak mencarut kat Ustaz? Apa salah Ustaz? Dia tak balas sampai hari ni lah. Jadi kita pun kadang, apa hal pula manusia macam-macam lah. Sebelum tu okey, kita pun balas tengok dia punya jalan cerita. Kita pun kerja banyak, ibu-ibu sekalian, bukan nak hadapkan WhatsApp itu aja. Tapi bila ada, kita cuba balas, kan? Orang kata meraihkan. Tengok pagi semalam aku kena maki, dia hidup je. Tak pasal je. Balik kalau subuh tengok dah kena maki, kan? Saya kata astagfirullahalazim. Saya kata kenapa lah manusia macam-macam, tuan. Jadi akhlak. Kita nak panggil ustaz kuliah, akhlak. Ustaz datang kuliah, menyampaikan kuliah, akhlak. Kena ada akhlak dalam menyampaikan kuliah, kan? Mention nama tidak digalakkan dalam kuliah, kecuali kita sebut nama Nabi, kan? Itu lain lah. Kalau nama orang, jangan sangat lah. Ketambah benda aib ke apa, kan? Itu tak bagus. Akhlak kena jaga. Masa kuliah kena jaga. Itu paling penting, kena jaga tu. Betul. Sebab bila dia limit, okey ustaz kuliah sejam bagian, kena jaga. Lajak pun 5 minit lah, tak? Kalau nak lajak. Sebab itu akhlak. Panggil ustaz kuliah, super juga, kan? Saya 23 tahun orang panggil saya kuliah. Macam-macam jenis panggilan saya dapat. Kadang-kadang nak kata tak ada akhlak, dia AJK kuliah, AJK surau. Ustaz, esok free tak? Itu je dia hantarnya, no? Kenal diri tidak, bagi salam pun tidak. Ustaz free tak esok? Saya nak jawab macam mana, free tu sebab dia nak ajak belanja ke? Free Ustaz free tak esok? Saya tahu dia nak panggil kuliah, tapi adab, kan? Adab dekat mana? Jadi at least Assalamualaikum Ustaz. Saya betul, saya cakap tu terang, tuan-tuan kalau nak panggil saya kuliah, buat gitu. Assalamualaikum Ustaz, saya nama sekian, AJK sekian, sudilah kiranya, kan, kami berlapang dada ni, kalau Ustaz boleh memenuhi tuntutan kami, jemput Ustaz kuliah. Confirm saya ambil, Ustaz. Walaupun saya ada jadual lain, saya akan bagi laluan. Betul saya cakap. Sebab bila kita baca tu, hati kita pun sedap lah sikit, kan? Kita pun tahu dari mana, siapa, at least tahu lokasi pun jadilah. Ni nama pun tak kenal diri, profil pun gambar pokok apa pun tak tahu, kan? Tak tahu apa jenis profil ni, tak ada gambar. Lepas tu Ustaz free tak esok? Esok Ustaz boleh kuliah tak? Macam tu dia tanya. Lokasi apa? Kuliah maghrib ke subuh ke khutbah ke?
Hilang mood tuan, terus sekejap, saya sibuk esok. Itu jawapan dia. Kan? Jadi akhlak, contoh. Bukan semua segelintir, yang lain semua okey. Kan? Sebab kita dah kuliah lama ni, kita dah masak tuan. Pengalaman tu kita dah tahu dah. Bukan tengok WhatsApp je kita tahu. Pegang sampul pun tahu isi berapa. No. Pasal dah lama benar kuliah. No. Saya kuliah maulid kan, saja saya sorang-sorang dalam kereta buat kerja gila kan. Habis je kuliah maulid, saya pegang sampul. Saya tak buka, saya pegang 200 setengah. Betul kan? Pengalaman mematangkan kita kan. Kita dah pegang tu tahu tebal nipis dah boleh agak berapa amount ni. Tak kisahlah berapa pun kan, cuma nak cerita pengalaman tu. Jadi bila sekali orang WhatsApp, tahu akhlak dia macam mana. Kan? Macam-macam tuan. Jadi betul lah Nabi kata, orang yang dekat dengan aku besok, orang yang paling berakhlak. Sebab itu akhlak ni susah. Daripada saya sekolah rendah lagi tahun 80-an, sampailah hari ni dah 2021. Kan? Dah berapa puluh tahun dah. Cerita keruntuhan akhlak tak pernah habis. Masalah remaja, masalah akhlak, masalah orang tua, masalah jenayah kola putih, geng pejabat kan, tak selesai-selesai. Akhlak daripada dulu tak siap-siap. Sebab tu Nabi kata orang dekat dengan aku yang baik akhlaknya. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kita cubalah. Kita cuba baiki akhlak kita ni menjadi akhlak yang terbaik, insya-Allah. Dan sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling aku murkai, yang paling aku benci, kata Nabi, di kalangan kalian, dan yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat ialah 3 golongan. Yang pertama tadi sarsarun, yang kedua mutasyaddikun, dan yang ketiga mutafaikihun. Apa benda Ustaz, bunyi macam bihun ni je. Sabar. Wahai Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna sarsarun dan mutasyaddiqun, tetapi apa makna mutafaikihun? Rasulullah menjawab, mutafaikihun itu ialah orang-orang yang sombong. Okey, cuba tengok huraian dia yang 3 tadi tu. Baik, Imam Tirmizi berkata, sarsarun artinya orang yang banyak bicara, banyak cakap, pokpek tadi itulah, itu namanya sarsarun. Yang banyak benar cakapnya. Yang kedua mutasyaddiqun, artinya orang yang memperpanjangkan perbicaraan atas orang lain dan bicaranya kotor. Cakap dia tak elok lah, mencarut macam WhatsApp semalam tu kan, macam tu lah. Itu dipanggil mutasyaddiqun. Jenis cakap banyak, lepas tu cakap kotor kan, cakap tak elok, lucah, double meaning dan sebagainya. Ketahuilah bahawa tidak termasuk dalam kategori tercela lafaz kalimah yang disusun baik ketika khutbah atau ceramah dalam bentuk pengajian nasihat, apabila tidak disusun secara berlebihan dan tidak pula memasukkan kata-kata yang sukar untuk difahamkan pendengar. Yang tu tak masuk lah. Maknanya kalau ustaz bersyarah, bercakap panjang ke khutbah ke apa, itu tak adalah masuk dalam yang tercela tadi tu kan. Kerana maksud dari keduanya adalah untuk menggelorakan hati ataupun jiwa untuk selalu mentaati Allah Azza wa Jalla, dan tentunya saja disusun kalimah yang baik supaya terkesan adanya. Jadi itu maksud dia. Ustaz-ustaz ni menyampai itu untuk menggelorakan hati, untuk jentik hati, untuk pesan memesan, supaya kita ada timbul kesedaran. Dan mutafaikihun tadi itu makna orang yang sombong. Dan sombong ni saya dah sebut dah dulu, kita istilahkan sombong ni sombong yang diiktiraf oleh agama lah. Bukan diiktiraf, maksudnya yang didefinisikan oleh agama berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas.
Yang dikatakan sombong itu ada dua sifat, ada dua jenis, dua perangai. Kalau ada dua-dua ni salah satu, itu orang tu sombong lah pada pandangan agama. Yang pertama kata Nabi, batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Manusia mana pun, dia ustaz ke tak ustaz, ustazah ke siapa, tolak je kebenaran, dia sombong di sisi Allah. Sebab itu kebenaran jangan ditolak. Nanti orang tanya pula, apa benda kebenaran tu ustaz? Allah jawab dalam Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum, apa sahaja yang datang dari Tuhan kamu, itulah namanya kebenaran. Al-haq, Arab sebut al-haq, kebenaran. Apa sahaja yang datang dari Tuhan kamu, itulah kebenaran. Apa yang datang dari Tuhan? Quran, wahyu, nabi-nabi, itu semua Allah buat turun. Itu kita tolak semua tu, itu namanya orang yang sombong. Dan yang kedua, kriteria orang sombong, kata Nabi, wa ghamtun nas, orang yang suka menghina manusia yang lain. Suka hina orang, tak masal ni jangan. Tapi poin dia jangan hina lah. Tak, jangan hina. Kita doa je yang baik-baik. Orang tu teruk macam mana pun, kita doakan dia. Kan? Sebab bila hina ni maknanya kita rasa kita lebih hebat daripada dia lah. Sedangkan kita tak tahu orang yang kita hina tu, entah dia lebih bagus bacaan Qurannya daripada kita, entah dia lebih banyak baca Quran, entah dia rajin selawat daripada kita. Kan? Kita kena andai begitulah. Jadi jangan hina manusia, jangan kutuk orang tak ketahuan ni, sebab itu masuk dalam level-level kategori orang yang sombong. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, untuk kami para asatizah ni memang kena cakap banyak, sebab kita nak bagi peringatan, kita nak bagi nasihat, kita nak bagi kesedaran. Untuk saya juga, untuk kami juga yang bercakap, kan? Sebab itu semua orang kena ada akhlak yang baik. Semua orang mesti menunjukkan satu teladan yang terbaik, akhlak yang terbaik, budi pekerti yang baik. Sebab itu akan menjuruskan kita kepada rahmat Allah dan menjuruskan kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerinduan saya, tuan-tuan, ibu-ibu pun saya rasa sama kot, membuat-buat kita nak pergi ke tanah suci ni, kan? Walaupun dah dibuka, saya tak pastilah yang pergi-pergi ni. Hasmak pun pergi semalam, dah sampai Madinah. Jadi tak tahulah visa umrah ke visa bisnes ke, saya tak pasti yang tu. Saya tak tahu visa umrah dah keluar ke belum sebenarnya, kan? SOP dia apa, budak boleh pergi ke, berapa tahun ke atas ke bawah ke, saya tak tahu, ke saya terlepas pandang ke, saya tak pasti. Tapi apa pun, kerinduan tu memang membuat-buat lah. Sebab tu saya dalam seminggu ni saya sebut 2-3 tempat dah. Pagi macam ni pukul 10 dah lepas dah lah. Pukul 10 je saya akan buka YouTube, saya akan buka Makkah live, saya akan tengok live solat subuh dari Masjidil Haram. Sebab diorang dah tak berjarak apa semua kan, dah rapat semua elok, cuma pakai mask saja. Dan setiap pagi saya akan tengok yang tu pukul 10. Buka YouTube, type Makkah live atau Madinah live, melepaskan kerinduan kita. Sebab saya pun dapat daripada 3-4 hari lepas berturut-turut sampailah pagi Jumaat baru ni, imam yang saya suka, Syekh Bandar Al-Balilah. Nama dia Syekh Bandar Al-Balilah. Jadi kalau ibu-ibu Google atau YouTube boleh cari nama tu. Sebab dia baca, yalah Imam Mekah ni semua sedap, tapi Bandar Balilah ni dia baca tu macam mirip-mirip bunyi Melayu sikit. Dia macam dayu-dayu tu tiun Melayu punya. Sedap. Memang sedap. Saya suka. Ibu-ibu suka tak suka saya tak tahulah, tapi sebab Imam Mekah ni banyak kan, tapi semua sedap. Cuma Bandar Balilah ni sejak beberapa tahun dulu dia mula naik jadi imam besar di Masjidil Haram ni, dia baca tu lenggok dia tu bunyi Melayu lah, sedap, lembut, dan kalau kita ikut tu senang nak ikut. Dia tak kasar sangat, dia memang lembut lah, memang sedap kan. Syekh Bandar Al-Balilah. Jadi
Tengok tu orang kata nak melepaskan kerinduan. Kita nak pergi pun tak tahu bila kan. Mungkin hujung tahun, mungkin paling awal pun tahun depan, dah tenang-tenang sikit kita pergi lah. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Sebab lama dah tak pergi kan. Lama sangat dah rasanya kita tak tawaf di sana. Jadi insyaAllah ada rezeki kita akan pergilah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin kan. Walaupun ada cerita baru ni air zam-zam tak boleh bawa balik kan, yang viral tu. Jadi ada sahabat Mekah beritahu, dia kata sebenarnya sejak Covid tahun lepas memang air zam-zam tak boleh bawa balik. Tetapi ada pula riwayat lain pula. Dia ada banyak riwayat kan. Kan? Ada pula riwayat lain, kalau dari airport Madinah boleh. Daripada airport Madinah, ada makcik mana tu dia komen kat dalam tu, dia kata dia balik pada Madinah boleh. Airport baru Jeddah tu yang tak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada logiknya juga. Sebab kadang-kadang Arab ni dia panggil undang-undang tu ikut suka hati dia. Kita nak komplain banyak kan, tak boleh ke Mekah pula kan. Tapi ada logik. Kalau Madinah bagi, saya tak heran, sebab orang Madinah memang baik. Sebab itu Nabi hijrah ke Madinah. Orang Mekah kan kasar. Cuba ibu-ibu sekali try beza airport Mekah dengan airport Madinah. Jauh beza, takkan sama punya. Airport Mekah ni di lambung kita punya beg, kita hanya baca Yasin aja menunggu beg tu jatuh. Ya Allah, beg aku ni dalam tu dah dengan patung unta berjoget untuk cucu kan. Dia boleh lambung ikut suka dia. Dia tak peduli, dia dah tag tu, dia baling ikut suka je. Dengan tong zam-zam sekali hanyut kan. Tapi kalau Madinah ni saya tengok lembut, dia pun ra'i kita elok kan. Mekah ni ya Allah, memang Abu Jahal sungguh lah. Memang kasar sungguh. Kita nak beli pun menawar di Mekah, tak layan dia. Kau nak beli tak mau belah, dia kata. Madinah boleh tawar macam dekat Petaling Street tu. Boleh tawar menawar kan. Dia pun mau juga tawar menawar. Mekah ni kan salam. Maknanya perangai itu kan, lama dulu tu ada sampai hari ni. Itu Madinah ni lembut, orang ni pun baik-baik, menyembangkan kita pun elok. Tak percaya bukti baik tu, cuba kita pergi pasar kurma tu. Kita genggamlah berapa kurma pun halal situ. Kan kita angkat halal bro, makan. Beli haram tak pun. Dok kira halal tu je. Bankrupt tukar kurma Madinah, orang Malaysia punya hal. Kan semua nak dikautnya. Jadi punyalah baik dah. Mekah nak try sebiji pun takut kan, nak tanya halal tak halal, dia kata haram jadah kan, langsung tak dapat apa kita. Kan. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, itu yang saya boleh share sedikit pada pagi ni. Dan insya-Allah fasal 47 tajuk baru tu kita akan sambung 2 minggu akan datang lah. Jadual biasa kita hari Selasa. Ni minggu ke apa Ni minggu keempat Selasa minggu kedua lah, bulan November insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita tangguh sebagai kesimpulan akhir, yang pertama sekali muslimin-muslimat, jaga akhlak kita baik-baik insya-Allah. Okey. Jaga akhlak kita baik-baik. Yang kedua, kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik mungkin kan, bukti-bukti kita sayang ke Nabi dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita doakan apapun yang kita buat biarlah ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri rahmat pada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tangguh ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa saya mohon izin untuk kutipan tabung untuk kita bantu mereka-mereka yang memerlukanlah, insya-Allah. Tuan-tuan ibu-ibu boleh bagi seikhlas mungkin macam biasa. Dan yang kedua, saya bawa jualan pes ikan bakar petai yang itu hari itulah. Ada di luar sana, harganya RM15. Dan benda ni juga sebenarnya boleh kita bawa kalau ada yang nak pergi umrah. Dia boleh bawa. Sebab expired date dia setahun lebih, dekat 2 tahun. Kan? Jadi kita bawa untuk makan kat sana lah. Sebab ada orang dia tak boleh makan makanan Arab.
dia perut Melayu memang masalah. Kan, dia pergi mana pun dia kira nak nasi lemak tu lah, kan. Jadi bila ada sambal petai ni, kok boleh buka selera sikit tak. Macam musim haji kan, kita bawa serunding, bawa sambal itulah ini, sambal hitam, sambal putih, sambal hijau, semua kita bawa, kan. Orang Melayu buat makan dia memang ni sikit. Dia memang jaga sungguh. Jadi sambal petai tu ada kat luar, kalau siapa nak test, nak beli, boleh lah, kan. Cara dia mudah je, koyak, tuang, makan je. Nak tuang dalam kuali panas-panas boleh, gaul dengan ikan ke apa, suka hatilah. Baik, kemudian yang kedua, saya nak update sedikit perkembangan dua ustaz kita lah. Pertama, Ustaz Farhan Suhud, yang alhamdulillah dengan izin Allah, berkat doa semua, beliau telah melepasi tahap kritikal COVID di Turki. Dia dekat Turki, dia ada buat urusan untuk universiti kan, untuk deal dengan universiti di sana. Jadi takdir Allah, dia kena COVID dan dia diberi bantuan pernafasan selama beberapa hari, dan agak kritikal juga. Saya pun susah hati juga masa tu. Jadi yang terbaru 2-3 hari lepas, dah diupdate, dia kata dia telah melepasilah saat itu dan kembali stabil. Cuma adalah organ-organ dalaman dia tu yang agak sakit lagi kan, dia pun ada masalah lain juga. Jadi kita doa yang terbaik. Dia akan balik pada 3 November saya rasa, sebab dia kena kuarantin pula 14 hari. Selepas sembuh tu, selepas dah ni, dia kena 14 hari pula kuarantin. Jadi kita doakan yang terbaik buat ustaz-ustaz kita lah. Dan yang kedua, saya ada nampak tabung Ustaz Mat Cina kat belakang tu. Ustaz Mat Cina pun, tadi pun saya dapat info daripada abang saya. Info tu juga daripada Ustaz Mat Cina sebenarnya, tapi anak dia yang tulis, sebab mata dia dua-dua dah tak nampak. Dia ada pendarahan di mata, tapi sebab Ustaz Mat Cina ni dia ada kencing manis juga. Kencing manis dia agak tinggi. Jadi biasalah kalau kencing manis ni dia akan lagi ke mata kan. Jadi kita risau juga. Dan WhatsApp yang berjela saya baca tadi, itu katanya anak dia yang tulis. Maknanya apa WhatsApp pun dia tak boleh baca lah. Tak berapa nampak, katanya begitu. Dua-dua mata dia ada macam pendarahan sikit. Jadi kita bantulah beliau dari sudut kewangan dan dari sudut doa juga. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, insya-Allah.